pengawan sejati, mutu tiada kesangsian lagi, terjamin suci dan murni. Like, share dan komen, dan teruskan mengikuti kuliah live bersama yang berbahagia Tuan Haji Ismail bin Haji Ahmad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kerana di hari ini sekali lagi Pak Haji bersama dengan bapa ibu tuan puan, saudara-saudari di mana juga berada, ya, teruskan belajar ilmu herba-herba kita. Alhamdulillah, hari ini sangat-sangat penting. Sebab apa? Herba yang Pak nak cakap ni adalah herba yang orang kata yang mudah kita dapat, tetapi banyak orang tak tahu tentang khasiatnya, iaitu serai, ya. Pokok serai seperti mana yang kita tahu, ya, kita boleh lihat dekat sini, iaitu dikenali sebagai Cymbopogon citratus. Itu pokok serai lah, nama saintifiknya. Ada 2 jenis. Tapi sebenarnya kalau kita teliti, ya, dalam masyarakat kita ini biasanya orang tahu ada 2 jenis saja, tetapi sebenarnya ada 3 jenis. 3 jenis. Ini yang ketiga tu sebentar lagi Pak Haji cerita. Jenis yang pertama ialah serai makan lah. Serai makan ni serai biasa lah, serai yang kita gunakan dekat dapur dan sebagainya. Serai itu kita ada bermacam jenis juga. Ada yang dipanggil serai paha ayam, ada yang dipanggil serai dapur dan sebagainya. Itu spesies-spesiesnya saja. Tapi serai itu serai di dapur lah. Yang satu lagi serai wangi. Serai wangi yang banyak juga orang jadikan obat. Itu serai yang kedua. Yang ketiga, serai juga, serai hitam. Serai hitam ni berartinya daunnya ini semua hitam, ya. Kalau kita tengok serai hijau macam ni, tetapi kalau serai hitam dia hitam. Alhamdulillah, jadi pada pagi ini Pak Haji nak ceritakan tentang kelebihan kesemua serai ni. Yang pertama, Pak Haji mulakan dulu dengan serai biasa, ya, ataupun serai yang kita gunakan di dapur. Masya Allah, ya. Serai ini biasanya kalau kita pergi kadang-kadang di satu tempat digunakan sebagai masuk ke dalam teh, ya, teh yang dicampur dengan lemon. Air lemon tu boleh campur dengan serai ini. Masya Allah, salah satunya untuk pemutih gigi. Ni banyak orang bertanya, Pak Haji, macam mana cara kita nak putihkan gigi, ya? Minum teh lemon bersama dengan serai. Masya Allah, ini satu yang cukup menarik. Jadi kalau boleh kita pecah-pecahkan dulu, pecah-pecah begini, kemudian barulah kita masukkan dia ke dalam gelas, dituangkan air panas. Masya Allah, ya, diseduh macam teh biasalah. Alhamdulillah. Cumanya dia bukan hanya sekadar untuk bekerja sebagai untuk memutihkan gigi, tetapi yang lebih baik dia, kalau zaman Pak Haji kecil-kecil dulu, selalu dipesankan serai ni kalau kita boleh gunakan 2. Kalau kita guna daun ini, kita keringkan daun ini, keringkan, lepas tu kita bakar, kita ambil abunya itu dicampur dalam air untuk orang yang sakit ketika datang darah bulan, ketika datang haid. Itu menyebabkan kesakitan, kadang-kadang bergulung dan sebagainya, kita gunakan ini daunnya. Tetapi sebenarnya kalau kita tak mau gunakan daun yang dibakar jadi abu tu, boleh juga kita rebuskan saja serai ini, 3 atau 5 atau 7 batang, minum ketika sedang sakit darah haid itu. Kenapa harus kita gunakan kimia? Pak Haji selalu tengok orang kena penyakit senak senggugut ini, ya, bahasa Malaysia dia panggil senggugut, bawa dia ke klinik ataupun pergi cari ubat painkiller. Sakitnya kadang-kadang sampai 2-3 hari duk menangis begitu saja, padahal serai banyak di tepi rumahnya. Kalau dia rebus, dia minum sebentar saja, ya, sangat-sangat berkesan. Itu di antaranya. Begitu juga orang sakit gigi.
sakit gigi, serai juga digunakan. Rebus dan minum. Rebus dan minum. Jadi itu di antaranya. Masya Allah. Sebenarnya serai ini dia bukan hanya untuk itu, tetapi dia adalah penahan sakit sebenarnya. Dia satu herba yang jadi ubat bersifat alamiah, yang jadi ubat tahan sakit, painkiller. Namun begitu, kalau orang tu ada sakit tekak lah, kadang-kadang ni kita ada nak sesema tu, sakit tekak dan sebagainya, maka minumlah air serai. Minum air serai. Jadi dengan minuman air serai itu, tekak dia akan hilang dan sakit. Orang yang ada sesema, yang ada flu, Masya Allah, Pak Haji selalu ceritakan dulu macam mana orang kadang-kadang ada mukus yang banyak dalam tubuh badan ini, dia tak mau keluar ya. Dia membelit di paru-paru, itu menyebabkan dia penat. Jadi macam mana kita nak keluarkan itu? Dia perlukan herba expectorant. Expectorant tu ubat yang boleh mencairkan mukus tersebut. Dia adalah serai. Jadi kalau kita rebus, kita minum, dan pada waktu minum tu kena ingat, kita minum mesti air hangat. Ya, air orang kata suam lah, tidak boleh guna air ais. Ya, kalau kita guna air ais itu tak boleh, dia rosak kita punya pencernaan dia. Jadi kita minum, kemudian dia akan terus keluar terus mukus tersebut. Tidak perlu kita gunakan ubat pemecah mukus yang lain, biasanya ubat kimia lah yang kita ambil tersebut. Jadi kalau kita gunakan ini pun dah cukup. Serai ini Masya Allah ya, indah Allah Ta'ala ciptakan serai ini. Dan kalau orang itu ada muntah berak lah maksudnya, sekejap pergi muntah, lepas tu sakit perut, nak berak lagi sebagainya, inilah dia penawar dia. Inilah penawar racunnya. Apa dia penawar racunnya? Serai. Yang Pak Haji cerita ni adalah serai makan ya. Belum lagi cerita serai wangi, bau serai makan. Ya Allah, Ya Rabbi. Ya, kalau kita fikir-fikirkan serai ni pun kita tak habis kita mensyukurinya. Sebab itu dia kata, kalau kita nak mensyukuri segala nikmat Allah, tak mampu kita untuk menghitung nikmat-nikmat Allah yang terlalu banyak. Cuma yang kadang-kadang kita tengok serai itu kita tak rasa apa-apa pun, sebab kita tak tahu. Jadi itu untungnya belajar ilmu herba ni. Untungnya mengkaji kelebihan. Dengan kajian kelebihan itulah mudah-mudahan kita jadi orang yang bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu adalah di antaranya. Jadi oleh sebab itu, kalau orang tu muntah berak atau muntah saja, selalu nak muntah, ya kita bagi. Begitu kita tengok anak-anak kadang-kadang muntah ya. Anak-anak muntah dia banyak sebab lah ya. Antaranya ialah susu formula yang tak sesuai ya. Ketika dia bagi satu susu formula pada seseorang anak, dia muntah, dia keluar muntah, itu ingat itu tidak sesuai, harus diganti dengan susu yang lain. Itu boleh jadi satu bab juga ya, satu yang kita harus lihat. Itu yang pertama. Yang keduanya, kalau macam mana kita nak berhentikan muntah tersebut, boleh kita bagikan serai, kita rebus serai, kita bagi minum, Masya Allah ya, dia akan menghentikan muntah tersebut. Anak-anak kita ini, kita jangan biasakan dia makan dengan ubatan kimia. Tak bagus makanan ubat kimia ni. Tapi kalau dengan serai saja sudah menghentikan muntah, kenapa harus cari ubat kimia lagi? Ya, itu ada di antaranya. Mudah saja, serai sebagai salah satu terapi yang berada di keliling rumah kita. Tanaman obat keluarga lah, toga ya, toga tanaman obat keluarga, namanya serai. Serai bukannya tidak ada di rumah, ada, tapi kita tak tahu nak guna, kita tak mengkaji dan sebagainya. Dan serai ini boleh digunakan untuk kejang. Kejang ada dua jenis ya. Yang satu selalu orang duk sebut, kata saya, kejang bahagian kaki, kram. Bahasa Indonesia panggil kram atau krem, kejang. Satu lagi kejang ketika berlaku panas yang tinggi. Itu dah panggil ayan atau epilepsi. Jadi kedua-duanya serai boleh digunakan. Allahu Akbar. Ya, untuk kejang epilepsi. Sebab apa? Sebab panas terlalu tinggi. Ni tengok di kat sini ni. Pak Haji nak tunjuk, tengok kat sini. Ini kita tengok kat serai, uratnya selari saja ke atas, selari. Bergaris lurus, kata Pak Jo. Bergaris lurus saja. Bergaris lurus itu maknanya diuretik. Diuretik.
Apa makna diuretik? Setiap herba diuretik ialah antipyretik. Apa tu? Dia adalah herba yang menghilangkan kepanasan. Kepanasan. Jadi orang step tu sebab apa? Panas. Macam mana nak hilangkan kepanasan itu? Ini serai. Tak habis bincang serai ni pun saja tak habis kita. Untuk kita sebut alhamdulillah, masya Allah, tabarakallah, ya, kerana terlalu banyak. Itu ada di antaranya. Yang kedua, krem. Ada ibu-ibu yang krem, hamil krem. Biasanya kalau hamil tu krem, kita berikan dia dengan kopi radik. Ya, sebab apa? Selalunya lah kalau Pak Haji, ya, Pak Haji selalu bagi kat isteri, kalau ada krem saja mengandung, berikan kopi radik, insya-Allah dia tidak akan krem. Kopi radik itu memang sangat-sangat baik untuk ibu yang hamil. Jadi begitu juga boleh kita gunakan krem ini, kejang ini boleh menggunakan serai juga boleh kita gunakan. Cantik sekali serai ini. Kalau kita tengoknya, Masya Allah, ada ruas-ruas lagi, ya. Di mana ruasnya, ya? Ruasnya tidak ada ruas, tetapi dia adalah merupakan herba yang kita panggil monocotyledon. Ya, dia terus saja begitu. Cuba tengok akarnya. Ni, tengok ada ruas kat sini, kat bahagian batangnya di bawah ni dekat dengan akarnya itu. Di atas ni tidak ada ruas, yang ni bawah ni. Cuba tengok sini. Ni akar. Akar ni ada kegunaan khusus dia, sebentar lagi bagi ceritakan, ya. Itu di antaranya. Baik, kemudian seterusnya, dia ini sebenarnya apa? Dia satu penelitian yang diberikan, satu kajian dibuatkan. Dia sebenarnya dalam pengobatan herba sebagai ubat tahan sakit, painkiller. Yang Pak sebutkan tadi ni, painkiller alami. Inilah dia. Serai lah. Jadi kalau orang sakit kepala tu, macam mana nak bagi hilangkan sakit kepala? Jangan Panadol. Sakit gigi, jangan Panadol. Orang yang demam, jangan kita ambil daripada antibiotik. Cukup ambil serai. Serai sudah cukup cover ke semua bagi penyakit yang kita alami tersebut. Malang sekali, ya, bagi mereka yang tak ikut kuliah hari ni lah, malang. Sebab tu sharekan, sharekan dan like, share dan like and share. Kemudian seterusnya jangan lupa ni, love, love. Ditekan di tempat love itu dan apa tu, tu jempol. Okey, Masya Allah, ya. Baik, Bapak Ibu sekalian, jadi serai ini yang seterusnya, dia adalah tahan sakit dan anti keradangan. Orang kena arthritis, macam mana orang kena arthritis? Sakit sendi. Orang yang ada gout, sakit sendi. Ya, orang yang ada peradangan, Pak Haji dah sebutlah bahawa peradangan sentiasa berlaku dalam tubuh badan kita. Ya, ada dua unsur pada kita, unsur panas, unsur dingin. Kebanyakannya penyakit itu adalah kerana unsur panas, unsur peradangan. Jadi oleh sebab itu dia herba dingin, herba sejuk, herba menyejukkan. Sebab itu Pak Haji dah keluar ni, namanya teh serai. Teh serai ni sangat-sangat bagus, ya, dan dia digunakan meluas di negara-negara luar. Untuk apa? Ingat ni, sangat-sangat penting. Ambil pen, tulis note ini penting sangat. Ketika seorang itu kena penyakit kanser, ya, kalau dia pergi ke rumah sakit, ke hospital, dia buat kemoterapi, obat untuk kanser, membunuh sel-sel kanser. Selepas dia ambil kemoterapi itu ubat yang paling kuat. Dia rasa sudah tidak bermaya lagi. Pecah ini mulut-mulutnya ini, pecahnya, kering dalam tekaknya, gugur rambutnya. Dia rasa seolah-olah
sudah sampai masanya. Dia tak sanggup lagi nak buat kemo yang kedua, yang ketiga. Dia tak sanggup lagi. Kenapa? Kesan samping yang terlalu kuat. Baik. Dalam pengkajian herba, serai digunakan untuk menghilangkan kesan samping tersebut. Kalau kita ambil ubat kemoterapi, wa na'udzubillah, ketika diberikan maka mendatangkan kesan sampingan yang kuat kepada penderita yang kena kanser tersebut. Tetapi kalau kita ambil teh serai ni, dia sudah tidak menunjukkan apa-apa kesan lagi. Kesan seperti rambut gugur, pecah bibir ini, kulit kita bermasalah, tidak menunjukkan kesan. Malah dia segar. Orang yang dikemo itu segar. Baik, soalannya, apakah dia akan menghilangkan ubat kemo tersebut? Tidak. Ubatan kimia untuk kemoterapi yang digunakan di dalam tubuh badan seorang itu terus bekerja. Kerana herba ini, dia bukan herba yang bertindak untuk menghalang atau kontra dengan ubat-ubat yang kita gunakan daripada ubat kimia. Tidak. Ada beberapa herba yang bersifat kontra, tetapi serai tidak bersifat kontra. Dia malah membantu ubat kimia tersebut. Jadi sebab itu selalunya kalau yang Pak Haji lihat, orang kalau dia bagi ubat kemoterapi, dia ambil serai, dia jadi semakin bagus, semakin berjaya dibandingkan dengan orang yang tak ambil. Kadang-kadang sampai kepada putus asa. Apa tidaknya sakit, derita, panas, kerongkong bagai dipecah, bibir ni bagai pecahnya, rambutnya gugur. Apa tidak penderitaannya? Sangat-sangat besar penderitaannya. Tetapi dengan serai ini Allah ciptakan semua penderitaan itu berlalu. Sebenarnya apa yang Pak Haji nak sebutkan kat sini? Pak Haji nak sebutkan bahawa serai ini adalah ubat kanker yang terbaik. Tak ramai orang tahu kata serai ni ubat kanker, ubat kanser. Tak ramai. Banyak orang kata kita minum itu saja. Ya. Kalaulah setiap hari dia melazimkan mengambil serai, dia campur dengan lemon, dengan kulit lemon, Allahu Akbar. Seperti mana yang telah kita belajar. Kulit lemon itu menghilangkan asam dalam tubuh badan. Jadi asam itu menyebabkan penyakit degeneratif. Jadi oleh sebab itu bila kita ambil serai ini campur dengan kulit lemon, dia jadi ubat yang terbaik, Masya Allah. Bukan hanya putihkan gigi, ya, bukan hanya untuk anti kejang. Kulit lemon saja kah? Tidak semestinya kulit lemon, ya. Kalau gunakan lemon tu pun boleh, tapi tak kena ada kulit lah, ya. Tapi kalau kulit lemon itu yang terbaik, ya. Masya Allah, Masya Allah. Oleh sebab itu juga untuk ubat demam, macam mana kita nak gunakan? Ya, ubat demam, teh serai digunakan untuk ubat demam. Teh serai untuk ubat demam. Untuk demam, ya, demam panas, ya, dia adalah herbal diuretik untuk keluarkan banyak melalui air kencing. Diuretik itu ialah memudahkan keluar air kencing. Itu di antaranya. Baik. Kemudian seterusnya, dia juga yang paling baik sekali, dia juga ada pelawas kencing, buang, detoksifikasi, lawas kencing, dan dia adalah untuk mengelakkan daripada berlakunya batu karang di ginjal, di pundi kencing, di saluran antara ginjal ke pundi kencing, untuk membersihkan, untuk UTI, urinary tract infection, untuk bersihkan. Menggunakan apa? Itu dia, serai. Allahu Akbar. Apalagi yang kita nak dustakan? Wa na'udzubillah daripada kebesaran yang Allah ciptakan ini. Masya Allah. Bagi Pak Haji lah yang melihat ini,
Pak Haji mengkagumi tentang kelebihan serai ini dengan mengkagumi penciptanya. Allah yang menciptanya. Masya Allah. Kemudian seterusnya ada satu yang Pak Haji nak sebutkan. Orang yang biasanya kena flu. Flu-nya biasanya sesama dengan sakit sendi. Ya. Inilah ubatnya. Serailah ubatnya untuk flu. Tadi Pak Haji kata demam sesama ataupun dia ada demam, dia ada kejang, dia ada sakit sendi. Sakit sendi-sendi ni orang kena flu. Ubatnya ialah serai. Sayang mereka yang tak menggunakan serai, yang tak tahu tentang kelebihan serai. Dan satu hal lagi yang Pak Haji nak cerita yang sebenar-benarnya lah, yang besar pada serai ni. Yang lain pun besar juga. Yang ni yang Pak Haji nak cerita ni dia besar lagi khasiatnya. Apa dia? Dia adalah ubat penenang. Ubat penenang. Siapa yang perlukan ubat penenang ni? Orang yang mengkonsumsi ubat penenang hospital. Dia ada anxiety. Dia terpaksa ambil ubat penenang. Dia tak boleh tidur pada waktu malam. Dia resah perasaannya. Ya, dia adalah pengganti ubat penenang. Pengganti daripada mengambil ubat-ubat penenang yang diberikan daripada kimia. Macam mana kita nak hentikan ubat penenang kimia ni? Kalau kita henti, dia akan jadi lagi. Ya, penyakitnya itu akan jadi macam-macam. Penyakit mental disorder, stress, anxiety, kena penyakit depression. Semua itu adalah penyakit-penyakit yang perlu ambil serai. Jadi serai ni ambil pada setiap hari. Ya, setiap hari. Kerana bila kena tekanan yang kuat ini, kalau dia tak jadi sakit jiwa, dia akan jadi sakit jantung. Kalau dia tak jadi sakit jantung, dia jadi sakit jiwa. Sakit jiwa. Ya. Ramai ni. Tetapi selalunya disembunyikan, tak mau diberitahu. Kadang-kadang yang ambil itu adalah isteri, tak mau beritahu kepada suami. Misalnya. Ya, ataupun yang ambil itu adalah biasa-biasa orang tu ambil, tapi dia tak beritahu kata dia mengambil ubat untuk sakit jiwa. Ya, jadi antara itu juga yang Pak Haji sebutkan, mutiara yang boleh digunakan untuk sakit jiwa. Hari ini Pak Haji cakap tentang yang lebih murah daripada mutiara. Kalau mutiara itu mungkinlah kita nak cari susah, ya, sukar. Tapi kalau serai di belakang rumah kita saja. Jadi kena tanam serai itu sendiri. Jadi itu di antaranya. Baik. Ada tak serai kita pernah berbunga? Ni serai ni. Pernah tak dia berbunga? Ya, serai wangi mungkin berbunga. Kalau serai ni tak mau bunga. Nanti ambil wang itu, wang yang tembaga itu. Masuk ke dalam tanah ini, nanti dikeluar bunga lah nanti. Sebab akar serai bila bertemu dengan wang tembaga, wang 1 sen, wang Malaysia 1 sen itu, wang tembaga, masukkan dia ke dalamnya, biar dia kena akar serai itu, nanti keluar bunga. Aneh orang kata, serai ini keluar bunga. Orang kata kalau serai keluar bunga tu menandakan nak jadi kaya. Nak jadi kaya. Sebab di bawahnya ada emas. Bawahnya ada emas. Bukan mesti emas saja. Wang 1 sen tu pun dia keluar bunga juga. Tapi kalau kita biar macam ni, dia langsung dia tak akan keluar bunga. Tak pernah lah nampak serai makan keluar bunga. Tak pernah nampak lah. Kecuali kalau kita masukkan wang di situ, baru dia keluar. Dia pun nak wang juga. Untuk keluarkan bunga. Masya Allah, ya. Baik. Apa yang Bapak nak sebutkan dekat sini, bahawa dia ada ubat untuk mengurangkan tekanan darah tinggi. Setiap herba diuretik ialah anti-hipertensi. Setiap herba diuretik anti-hipertensi. Jadi berartinya dia untuk menurunkan tekanan darah tinggi. Masya Allah, ya, banyak dah sudah demamnya boleh, sakit sendi boleh, ubat penenang pun boleh, menurunkan darah tinggi lagi boleh. Jadi
Selalu-selalulah kita ambil serai ni di rumah kita. Masya Allah. Kemudian kalau orang itu luka, ini art of healing. Luka, bagi dia minum cepat, minum air rebusan serai. Ni kalau ada luka terbakar, luka lah, dia rebus, dia bagi minum, insya-Allah lukanya itu cepat sembuh dengan izin Allah. Cepat sembuh. Ya. Jadi oleh sebab itu maka Pak Haji harapkan bahawa informasi ni penting, sebab kalau kadang-kadang kita duduk di rumah, ya anak-anak luka tak tahu nak buat macam mana, ya nak cari minyak gamat dah tidak ada di rumah, minyak bubut pun dah habis dah. Apa dia? Rebuskan dia dengan serai. Jadi dalam minyak bubut tu, ya dalam minyak bubut atau minyak MPH itu, salah satu bahannya ialah serai wangi tapi digunakan. Jadi nanti kita akan bincang tentang serai wangi pula. Ini terlebih dahulu. Baik, Masya Allah. Kemudian seterusnya ada satu hal lagi, iaitu sakit pinggang. Sakit pinggang, tiba-tiba saja kita sakit pinggang. Ya, kita pun tidak tahu apa sebabnya. Ya, tiba-tiba bangun hari itu pinggang kita sakit. Itu dia panggil kejang buah pinggang. Ya, buah pinggang tadi mengalami masalah kekejangan. Ya, macam mana nak hilangkan kejang ini? Kita perlu cari herba yang bersifat dingin, yang dapat untuk menyapu perlahan panas tersebut. Maka dia adalah serai. Bagi minum teh serai untuk hilangkan sakit pinggang. Jadi banyak pokok, salah satu daripada yang digunakan dalam pengobatan untuk buah pinggang ini, kejang buah pinggang ini, ialah pokok kepulut kalau bahasa tempat Pak Haji. Pokok kepulut. Kalau bahasa di Pak Haji tengok di Indonesia panggil pulutan. Pokok pulutan. Iaitu buahnya itu kalau hitam, kita selalunya main dengan kawan-kawan kena kat rambut lekat tu. Buah pokok kepulut lah tu. Akarnya itu direbus minum. Untuk apa? Untuk pinggang, radang, untuk kawasan pinggang, buah pinggang dan sebagainya. Masya Allah. Baik, jadi oleh sebab itu maka kalau kita tengok betul-betul pada akarnya, dia ada ruas. Apa makna ruas ni? Ruas tulang, sama seperti tulang, sama seperti slip disc ni. Sama seperti slip disc. Dia ruas itu. Dia untuk tulang. Termasuk patah tulang. Kita minum untuk patah tulang, minum untuk luka, minum untuk sawan, minum untuk kejang buah pinggang. Minum dia untuk demam. Macam-macam ya kelebihan daripada serai ini. Masya Allah. Kemudian seterusnya, dia juga untuk gastrik. Mah. Allahu Akbar. Ya, kita ambilnya, kita rebus, kita minum. Untuk orang yang ada mah itu, dia menutup luka. Termasuk yang tukar lambung ya, sebab dia mempunyai satu minyak yang dapat menutup luka tersebut. Ini yang Pak Haji Serang cakap ni serai biasa ya, belum lagi cakap tentang serai wangi ya. Jangan salah pula. Ini serai biasa yang Pak Haji Serang cakap ni. Okey, kemudian kalau ada orang mengadu sakit kepala. Biasanya kalau selalunya orang datang ke jumpa dengan Pak Haji minta ubat sakit kepala, selalu akan diberikan kapsul manggis. Boleh kapsul bajakah, boleh dengan izin Allah. Tetapi kalau sakit kepala tu teruk sakit sampai kadang-kadang diketuk-ketuk itu sebagainya sakit teruk tu, dia adalah serai. Sebab serai ni kan dia ada ubat tahan sakit, ubat penenang. Masya Allah, masa tu kita akan nampak kebesaran Allah. Ketika sedang sakit kepala yang sangat tu, kita rebus, kita bagi minum sikit-sikit. Satu gelas tu minum sikit-sikit, habis satu gelas tu, Masya Allah, tertidur dan bangun dan hilanglah sakit kepalanya. Besar sekali kegunaan serai ini, Masya Allah. Dan dia juga digunakan untuk usus, ya, untuk mengelakkan daripada permasalahan sembelit, masalah usus, kerosakan usus. Dan salah satu lagi
dia digunakan untuk penyakit kencing manis. Akar dia. Tapi kalau kencing manis guna untuk akar. Ini antara pelajaran yang Pak Haji belajar ketika belajar peracikan herba dulu. Bapa saudara Pak Haji kata campurkan ramuan kita dengan akar serai. Pak Haji masa tu tak faham untuk apa. Dia kata campur saja. Sekarang baru faham. Antaranya dia kata untuk apa? Untuk penyakit kencing manis, untuk penenang, untuk menguatkan lagi obat sebagai bahan untuk menguatkan sinergi obat. Baru faham di situ. Campurkan. Jadi akar serai salah satu bahan penting. Pokok serai ditanam bukan hanya untuk ambil batangnya untuk masak, sayur dan sebagainya, tetapi untuk ambil akarnya untuk jadi obat. Masya Allah, hebat sekali ya. Allah Ta'ala menciptakan ini, Masya Allah, Masya Allah. Kalau bagi Pak Haji tengok ini sebagai salah satu daripada yang sangat baik. Kemudian seterusnya, untuk orang yang ada masalah angin dalam perut. Angin dalam perut. Bagaimana caranya? Buat teh. Untuk buang angin tersebut dalam perut itu, teh lemon. Tapi kalau campur dengan halia, jahe, lagi bagus. Ya, ada lemon, ada jahe ataupun halia, ya, dicampurkan dengan serai, buat minuman. Allah, Masya Allah. Sangat-sangat bagus untuk orang yang ada cirit berik dan juga masalah angin. Diarrhea lah yang Pak Haji nak masukkan tu. Kemudian seterusnya, dia juga adalah baik untuk ginjal. Seperti mana Pak Haji sebut tadi radang ginjal, tapi orang sakit ginjal. Orang yang ada masalah kencing manis yang menyebabkan rosaknya ginjal. Sebentar lagi Pak Haji nak tunjuk ada satu lagi herba yang bagus untuk orang yang dah rosak. Itu menarik ya. Nanti kita tengok sebentar lagi. Baik, oleh kerana sudah 30 minit, kita pergi laluan pada iklan terlebih dulu. Silakan.